أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat bagi umur, atas nikmat sihat tubuh badan, atas nikmat lapang masa yang Allah gunakan pada kita dapat kita sama hadir ke rumah Allah ini untuk salat fardu maghrib secara berjemaah. Itu sebaik-baik cara yang telah ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat berjemaah ini walaupun dalam keadaan bermukim ataupun dalam keadaan bermusafir sehinggalah sampai kepada wafatnya baginda Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan teruskan pengajian kita atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu talibul ilmi fariidatan ala kulli muslimin wal muslimat, iaitu menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslimin dan muslimat. Iaitu ilmu yang Allah perintah kepada kita untuk belajar, iaitu 3 daripada ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang berkait dengan rukun Islam, iaitu ilmu fiqh, bermula daripada syahadahnya sehingga kepada menunaikan haji ke Baitullah. Dalam ilmu fiqh wajib kita belajar. Begitu juga dalam berkait dengan rukun iman, bermula daripada beriman kepada Allah sehingga dia takdir baik dan buruknya daripada Allah. Berkait dengan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, dan juga ilmu tasawuf yang berkaitan dengan ihsan. Wa'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Walam takun tarahu, jika kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, dan demi sesungguhnya Allah melihat kepada kamu. Iaitu berkait dengan ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ni wajib kita belajar. Tak kira sama ada kita pandai ataupun tidak pandai, wajib kita menunaikan, kita belajar itu atas dasar perintah Allah. Sehinggalah belajar sehinggalah matinya kita, sehingga Allah mengambil nyawa kita. Itulah perintah Allah. Waqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, telah berkata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi, dan mudah-mudahan Allah memberi manfaat dengan ilmunya kepada beliau yang mengarang kitab dan kepada kita yang belajarkan ilmunya. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Surah 129.
Kita sampai pada bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri, ataupun disebut juga dengan sifat kibir, ataupun disebut juga dengan sifat takabur, ataupun disebut juga dengan sifat sombong, ataupun ego, membesarkan diri. Dan ini semua sifat yang orang ada. Kalau kita tak belajar untuk membersihkan dia, maka kita duduk dalam keadaan Allah menolak segala amal ibadah kita. Selagi mana ada penyakit hati di dalam hati, dalam qalbu kita, maka selagi itu amal ibadah yang kita lakukan, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, wa qadina min amalihi haba'an mansura, kami jadikan segala amal-amal ibadah mereka di dunia dulu seperti debu-debu yang berterbangan. Wallahu a'lam zalim. Itu pentingnya belajar. Dengan belajar, jadi kita dapat, bukan nak jadi alim, bukan nak jadi orang yang pandai, tapi untuk perkara utama yang kita nak belajar ni ialah mengeluarkan diri kita daripada sifat jahil, supaya amal ibadah kita kita buat dalam keadaan betul yang Allah terima, seperti mana kehendak Allah dan seperti mana kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang kita buat bukan tujuan untuk nak jadi sekian. Itu bukan tujuan belajar. Kerana sifat jahil tu syaitan suka. Bila kita duduk, selagi mana kita duduk dalam jahil tu, maka selagi itu ibadah kita Allah tolak. Dan apatah lagi berkait dengan akidah, na'udzubillah min zalik, kita mati dalam keadaan tercabutnya iman. Wallahu a'lam. Baik sifat takabur ataupun sifat membesarkan diri. Takabur atau sombong ni boleh jadi sama ada dua, sama ada kita takabur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita takabur sesama makhluk. Contoh kita takabur kepada Allah ni, segala amal ibadah, segala perintah Allah kita langgar. Allah perintah kepada kita untuk belajar ilmu fardu ain, kita tak mau belajar, sombong kepada Allah. Dan Allah perintah kepada kita untuk solat, kita tinggalkan solat, kita main-main solat, kita cuai dengan solat, kita sombong kepada Allah. Sebab yang memerintah tu Allah, kan? Allah yang menciptakan kita, Allah yang jadikan sekalian alam, Allah yang bagi kita rezeki, dan Allah lengkapkan kita segala kelengkapan di dunia ini. Allah bagi segala-galanya pada kita, Allah bagi segala nikmat pada kita, tapi kita cuai perintah, maka ini dikatakan sombong kepada Allah. Apa juga dalam bab-bab perintah Allah sama belajar Al-Quran, kita tak pandai baca Quran, kita tak mau belajar, kita lebih ikut kata nafsu kita, malu dan sebagainya, maka kita cuai, maka kita termasuk di kalangan orang yang sombong kepada Allah. Begitu juga dalam bab sombong kepada makhluk, sesama makhluk, kita rasa kita lebih alim lagi daripada orang lain, kita rasa kita lebih pandai daripada orang lain, kita rasa ibadah kita lebih banyak berbanding orang lain, dan kita rasa kita lebih sombong kepada sesama makhluk. Jika kita sombong sesama makhluk, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, jika kamu sombong kepada sesama makhluk, sama juga kamu seperti mana kamu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri ataupun sifat takabur. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain, daripada sifat kesempurnaan. Jadi sifat membesarkan diri, sifat takabur itu ialah sifat yang melihat diri dia lebih berbanding dengan orang lain dalam apa juga segilah. Sama ada dalam bab ibadat ataupun dalam bab keduniaan, dia melihat dia lebih lagi berbanding orang lain. Itu sifat takabur, sifat besar diri. Dan melihat dia akan orang lain itu lebih hina daripada. Bila kita memandang diri kita lebih baik daripada orang lain, lebih sempurna berbanding orang lain, maka kita akan tengok orang lain lebih hina, lebih tak berguna daripada kita. Kita apa? Kita yang sempurna, kita yang mulia. Orang lain semua hina, orang lain semua tak berguna mereka. Na'udzubillah. Maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan di dalam hati. Sifat ini ada dalam bersarang dia dalam kalbu kita. Antara penyakit hati yang paling berbahaya sekali, penyakit sifat takabur. Dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Kita rasa kita dah buat ibadat dah, kita rasa kita dah sempurna, dan kita rasa lebih ibadat kita berbanding orang lain lebih banyak, lebih sempurna daripada orang lain. Kita rasa kita dah sempurna, padahal itu kita sentiasa duduk dalam tipu daya syaitan. Selagi mana kita tak belajar, selagi itu kita tak tahu sifat celah.
Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi'sa mathwal mutakabbirin." Surah Az-Zumar. Az-Zumar itu tuan, Az-Zumar yang maksudnya berpasukan, berpasuk-pasuk. Dan seperti mana Allah sebut dalam surah Az-Zumar dan surah disambungan daripada ayat ni, awal lagi. Ayat ni kita baca cepat. Wa bi'sa mathwal mutakabbirin, ini dulu di tengah-tengah. Tapi pada awal surah Az-Zumar ayat 71. Az-Zumar ni maksudnya berpasukan, berpasuk-pasuk ataupun berrombong-rombongan. Kita besok akan masuk ke dalam api neraka sama ada masuk dalam keadaan berrombongan, berpasukan-pasukan. Begitu juga kita masuk dalam syurga dalam keadaan berpasuk-pasukan ataupun berrombong-rombongan, maksud berkumpulan. Dan kita akan diarah oleh para malaikat dan untuk sama ada masuk ke neraka wala'udzubillah ataupun masuk ke dalam syurga. Dan kita nak pilih mana satu. Ayat surah Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Perkataan Zumar asal daripada ayat ni. Wasiqal ladzi, dihambat ataupun dihalau akan orang-orang kafaru, akan orang-orang yang kafir dan juga orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah. Termasuk sama ada orang kafir memang dah termasuk kan. Begitu juga orang Islam yang tidak beriman kepada Allah, yang menyalahi, melanggar segala perintah Allah, termasuk dalam kufur ingkar kepada Allah, kafir juga. Ila jahannama zumara, mereka dihalau, dihambat oleh para malaikat ke arah neraka jahanam dalam keadaan berpasuk-pasukan, dalam keadaan berkumpulan, berrombong-rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehinggalah mereka dihambat, dihalau itu sampailah ke depan pintu api neraka jahanam. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkata khazanatuha, penjaga api neraka jahanam, malaikat Zabaniyah. Kata malaikat Zabaniyah, alam ya'tikum rasulun minkum yatslu alaikum ayati rabbikum. Malaikat tanya di depan pintu api neraka jahanam, tidakkah dulu telah datang kepada kamu rasulun, pesuruh-pesuruh, utusan-utusan Allah, minkum, daripada kalangan kamu, yatslu alaikum, yang telah membacakan kepada kamu, mengajarkan kepada kamu ayati rabbikum, akan ayat-ayat Tuhan kamu. Dulu tak pernah main ke orang-orang utusan-utusan Allah kan? Rasul-rasul, para ulama kan? Para orang alim yang beritahu kepada kamu tentang yang macam ni boleh buat, macam ni tak boleh buat, macam ni Allah perintah, macam ni Allah larang, ada azab sekian-sekian. Tak pernah ke ada orang bagi cerita kepada kamu dulu? Wa yunzirunakum, dan mereka juga memperingatkan kamu liqa'a yaumikum hadha, dan juga mereka tu telah memperingat kepada kamu. Tidakkah mereka telah memperingat kepada kamu akan pertemuan, akan hari ini? Sama ada kamu buat amal soleh, kamu masuk syurga, ataupun kamu menyalahi perintah Allah, kamu akan diazab dalam api neraka. Dulu tak ada orang peringat kamu? Tidakkah ada orang dulu cerita kepada kamu akan ayat-ayat Allah? Qalu bala, kata ahli neraka ni, qalu bala, betul dulu ada. Walakin haqqan kalimatul azabil 'alal kafirin, dan akan tetapi hakikat Allah telah tetapkan, dan akan kalimat itu, akan ketetapan azab ini 'alal kafirin, atau orang kafir. Allah dah tetap macam ni, macam itulah jadi. Qila dukhulul abwaaba jahannam, dikatakan kepada ahli neraka jahanam tu, udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu daripada api neraka jahanam, khalidina fiha, kata malaikat, kekal kamu di dalamnya. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin, ini ayat yang kita baca tadi. Itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang takabur. Sifat ahli neraka ni, tak kira lah neraka apa sekalipun, ahli neraka ni sifat dia yang paling utama sekali, sifat takabur. Selagi mana kalau kita ada sifat takabur yang walau sebesar zarah sekalipun, melayakkan kita untuk masuk api neraka. Dan sebab tu Allah sebut dalam di sini, Allah tak sebut dosa-dosa lain, Allah sebut mutakabbirin.
Walaupun ahli neraka Jahannam ni ramai, dan semua masuk berpasukan tu semuanya dosa, macam-macam dosa, dosa besar, kan? Syirik kepada Allah dan sebagainya. Tapi dosa yang paling utama yang semua ahli neraka ada, mutakabbirin. Sebab tu Allah sebut sini fabi'sa mathwal mutakabbirin. Itulah seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur. Itu ayat 71, 72, ayat 73. Ini ahli syurga pula. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Diiring dengan penuh kemuliaan, diiring dengan lembut oleh para malaikat ni, malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga syurga. Akan allazina taqaw, akan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, akan bertakwa kepada Rabbahum, akan kepada Tuhan mereka, ila jannati, kepada syurga, zumara, secara berpasuk-pasukan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, mereka diiring dengan penuh lembut, dengan penuh kemuliaan, kan? Sampailah ke depan pintu syurga. Wa qala lahum khazanatuha, dan telah berkata penjaga syurga, malaikat Ridwan. Apa malaikat kata? Malaikat kata salamun alaikum. Malaikat bagi salam, kan? Masuk neraka tak ada salam, kan? Masuk syurga ada salam. Macam juga sama kita masuk dalam kubur, tuan. Kalau kita orang beriman dan beramal soleh, malaikat akan sambut dengan salam, dengan sambutan yang kata apa, istimewa lah. Disebut apa? Marhaban bikum ya ahli soleh, kan? Selamat datang bagi kamu wahai orang yang soleh, kan? Kalau orang-orang yang ahli maksiat, yang duduk dalam dosa, ada juga marhaban, ada juga selamat datang, tapi la marhaban bikum, tidak ada ucapan selamat datang bagi kamu. Jadi malaikat penjaga syurga ni ataupun malaikat Ridwan ni kata kepada, di depan pintu syurga bila masuk itu, kan, mereka ucap kepada ahli syurga ni, salamun alaikum, ucapan salam sejahtera ke atas kamu semua. Tibtum fadkhuluha khalidin, dan berbahagialah, bergembiralah kamu, dan di dalam syurga nanti, fadkhuluha khalidin, dan sila masuk, kan, dan kamu akan kekal di dalamnya. Surah Az-Zumar ayat 71, 72, 73. Jadi sifat utama ahli neraka yang kita nak cuba elok, yang kita nak belajar malam ni, ini sifat utama tu. Semua sifat-sifat penyakit hati ni semua bahaya, tuan. Lebih bahaya daripada penyakit zuhair kita, yang kita rasa bahaya tu. Walaupun sampai kena operate buang apa-apa yang ada dalam badan kita, kena potong tangan ke, potong kaki ke, apa juga yang kita rasa bahaya tu, tak bahaya lagi, tuan. Orang yang potong kaki dan sebagainya tu tak masuk neraka selagi mana dia membawa iman, bawa amal soleh. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak membawa iman, dan di dalam qalbu dia membawa penyakit hati ni, terutama sifat takabur ni, ini bahaya. Sebab dia menentukan kehidupan kita yang kekal abadi, sama ada kita duduk dalam syurga yang kekal ataupun kita duduk dalam api neraka yang kekal abadi. Wallahualam. Jadi sifat takabur ni, mulai malam ni sama-sama kita cuba buang. Jadi telah berfirman subhanahu wa ta'ala, sebab tu disebut sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Sebab ada ni sifat takabur ni melayakkan kita untuk masuk ciri-ciri ataupun syarat kita menepati untuk masuk api neraka. Telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, fabi'sa maswal mutakabbirin, itulah sejahat-jahat, seburuk-buruk dan sehina-hina tempat untuk kembali bagi orang-orang yang takabur. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menceritakan dia daripada Tuhan yang mulia, hadis kursi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Dalam hadis kursi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Ibnu Majah. Dalam hadis kursi ini Allah sebut al-kibriya'u, sifat takabur itu, sifat sombong itu, ridha adalah ridha, selendang.
Ridha, saya pakai kat leher, ridha adalah selendangku. Wal azamatu, dan keagungan. Izari, kainku. Izar ni maksudnya kain yang kita pakai di pinggang, kain melekat, kain para pinggang ke bawah, dipanggil izar. Ataupun kita sebut pakaian. Izar ni sebut pakaian, tapi izar ni maksudnya kain yang kita pakai daripada pinggang ke bawah. Faman naza'ani, maka siapa-siapa yang mencabut, yang berusaha berlawan dengan aku, nak pakai sifat kibria, nak pakai sifat takabur, sombong, nak pakai sifat kemegahan, kesombongan ni, siapa yang nak berlawan dengan aku, nak pakai sifat ni, akan salah satu wahidan, akan salah satu daripadanya pun, dan dua-dua lagi bahaya. Apa, salah satu pun dah dikira dah berebut dengan Allah, nak memakai sifat Allah. Alqaituhu fi jahannam, aku akan campakkan dia ke dalam api neraka jahannam. Wala ubali, dan aku tak peduli dengan dia. Sifat kibria ni, sifat takabur ni tuan, dia termasuk dalam sifat syirik, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan sama ada kalau syirik yang berkait dengan akidah, kekal dalam api neraka, syirik kepada Allah. Tapi syirik dalam berkait dengan syirik khafi ni, ada ulama kata kekal dalam api neraka, dan ada ulama kata bergantung kepada Allah, sama ada Allah nak letak kita kekal ataupun selama-lamanya, ataupun ada tempoh-tempoh, Allah alam. Bermula kibria ataupun sifat takabur itu meninggi atas yang lainnya, dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang lain. Sifat takabur seperti mana kita sebut sebelum ni, sifat yang dia pandang diri dia lebih mulia, lebih baik, dan lebih kata apa, mulia berbanding dengan orang lain. Orang lain semua hina belaka, orang lain semua rendah berbanding dia. Tak kira lah sama ada dalam bab ilmu, dalam bab ibadat, ataupun dalam bab keturunan dia lebih baik berbanding keturunan orang lain, dan keturunan dia lebih mulia berbanding dengan keturunan lain. Itu semua sifat kibria, sifat sombong. Dan azamah ataupun sifat kemuliaan itu, keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Dan azamah berbanding dengan kibria ni sama juga tuan, tapi bezanya ada beza sikit. Sifat takabur ni, dia rasa diri dia lebih mulia, lebih baik berbanding orang lain. Sedangkan azamah sifat agung, ataupun memandang diri dia agung, azamah ni maksudnya dia terkaya, mulia, bahkan bukan sekadar mulia berbanding orang lain, bahkan dia terkaya, tak berhajat pada orang. Orang lain semua berhajat pada dia, kononnya lah. Dia rasa dia berharta, dia rasa dia ada semua, rasa orang lain semua yang patut minta kepada dia, yang patut berhajat kepada dia. Padahal sifat manusia tu, dan wa antumul fuqara'u ila Allah, Allah kata kamu semua ni fuqara, fakir, berhajat kepada Allah. Wallahu ghaniyun hamid, sedangkan Allah tu bersifat ghani, maha kaya. Bila sebut maha kaya, tak berhajat. Sebut manusia ni sebut atas nama je kaya tu. Bila sebut kaya ni maksudnya tak berhajat pada orang. Sebab tu orang yang bersifat kaya ni, dia tak ada boleh pakai sifat kaya tu pada hakikatnya. Dia kena bersifat dengan sifat tawaduk, rendah diri. Maksudnya harta yang Allah bagi kepada dia ni, dia kena nampak ini semua kurniaan daripada Allah. Ada hak orang lain di dalam harta benda dia, dan hak ataupun kewajipan bagi kita yang ada nikmat harta tu ialah infak pada jalan Allah. Sebab harta tu kurniaan daripada Allah, bukannya milik kita. Sedangkan yang memilih akan harta benda yang sebenarnya adalah Allah. Sebab tu Allah disebut Ghani, yang maha kaya. Sebab Allah tu tidak berhajat, sedangkan kita yang berhajat kepadanya. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Sifat takabur tu lebih tinggi darjat bahayanya berbanding dengan yang kedua, azamah. Walaupun dua-dua bahaya, tapi sekir ranking yang paling tinggi sifat takabur, kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Siapa yang ada sifat takabur ni, maksud sifat azamah, sifat yang rasa dia tak berhajat kepada yang lain tu, ada pada dia, pasti ada. Dan orang yang ada sifat azamah ni belum tentu ada sifat takabur. Walaupun dah bahaya dah tu, dah termasuk bibit-bibit ataupun kata apa, bunga-bunga nak jadi takabur tu,
Tapi sifat takabur tu pasti ada sifat keazamah, maksud sifat agung, rasa diri tak berhajat, orang lain berhajat kepada dia. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang. Yang pertama sifat takabur tu selendang Allah. Umpamanya bukan maksud di sini hakikat Allah pakai selendang. Bukan hadis nak cerita bahawa Allah tu pakai selendang. Ini dah rupa makhluk tu. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat makhluk tu. Maksud di sini umpamanya, umpama selendang. Orang yang mulia tu dia biasanya dia berpakaian dengan pasti ada selendangnya. Nak menunjuk kemuliaan dia, selendang pula selendang mahal. Lepas tu dengan kain, dengan maksudnya mewakili pakaian dia lah. Selendang dan izar ni mewakili pakaian dia, menunjuk kemuliaan dia kan? Jadi di sini maksudnya hadis ini nak menunjuk kemuliaan Allah tu kan? Kita dah pakai dua perkara yang mulia yang ada pada Allah, tapi kita pakai, tak sepatutnya kita pakai kan? Jadi Allah sesuailah dengan sifat ketuhanannya. Sifat ketuhanan dia bersifat dengan sifat kibria, sifat takabur. Itu sifat Tuhan. Al-Mutakabbir kita baca dalam Asmaul Husna. Sifat Allah. Sifat azam, sifat azamah tu, sifat maha agung tu. Itu sifat Allah, bukan sifat kita. Kalau kita berpakaian dengan sifat Allah tu, kita dah, yang pertamanya kita dah berebut dengan nak pakai sifat Allah tu. Yang keduanya kita termasuk dalam orang yang Allah murka, Allah laknat. Jadi dia yang dimisalkan, yang pertama itu dengan selendang ataupun ridak, dan yang kedua dengan kain dipakai di pinggang ataupun izar. Adalah makna hadis ini bahawasanya kedua-dua sifat ini yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Kedua-dua sifat ini, sifat kibria, sifat takabur, dan juga sifat azamah, sifat agung ini tertentu hanya kepada Allah. Hanya Allah saja yang boleh pakai sifat ini. Tak ada satu makhluk pun di kalangan makhluk dia yang boleh pakai sifat takabur ataupun sifat sombong. Tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh pakai sifat. Maka barang siapa membesarkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhan. Kalau dipakai juga sifat salah satu ataupun kedua-duanya daripada sifatnya, sifat takabur ke ataupun sifat azamah, sifat agung, maka dia telah berebut akan sifat Tuhan, nak pakai sifat Tuhan. Maka patut bahawa dilemparkan akan dia ke dalam api neraka. Patutlah diazab dia di dalam api neraka. Jadi akibatnya orang yang berebut nak memakai sifat Allah ni kekal dalam api neraka. Seperti mana malaikat sebut tu, khalidina fiha, kekal orang yang bersifat takabur ni. Ahli neraka ni ada yang diazab kerana dosanya selagi mana ada iman. Apabila habis dibakar oleh api neraka, maka dia akan dikeluarkan dengan syafaat Nabi ataupun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dikeluarkan pada api neraka tu. Tetapi wala'iyuzubillah, kalau ada sifat takabur ni kekal tuan. Seperti mana kita baca Quran ayat tadi surah Az-Zumar tu, orang yang bersifat takabur ni khalidina fiha, kekal, sebab dia berebut memakai sifat Allah. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Dan sabda Nabi SAW,
لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. لا يدخل الجنة أحد, tidak akan masuk surga akan seseorang daripada kamu, fi qalbi, pada qalbu dia, pada hati dia, mithqal habatin, satu mithqal ataupun seberat, seberat daripada min khardalin, daripada biji sawi, min kibri, daripada sifat kibir, daripada sifat takabur. Walaupun seberat biji sawi sekalipun, sekiranya ada sifat kibir itu dalam kalbu kita, maka diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Dan seperti adalah membesarkan diri itu adalah kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya adalah merendahkan diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Bila kita sebut sifat kibir, sifat sombong itu sifat yang dikeji dan dilaknat oleh Allah ni, maka lawan bagi sifat keji yang patutnya ada dalam diri kita, yang patut kita cabut keluar, sifat kibir tu. Dan sifat yang patut kita masuk ke dalam kalbu kita, dalam hati kita, ialah sifat merendah diri, tawaduk. Jadi cara untuk nak membuang sifat takabur tu ialah melazimkan, melatih diri kita untuk bersifat dengan sifat tawaduk, merendah diri. Bila sebut merendah diri itu bukan diri kita rendah tunduk macam tu, bukan. Orang kata tawaduk betul ni, jalan tunduk, bukan. Itu bukan. Si tawaduk tu letaknya di kalbu kita, di hati. Maka apa yang zahir daripada apa yang sekiranya sifat yang baik terpuji itu ada dalam kalbu kita, maka zahirnya ada pada zahir yang kita nampak. Dari segi percakapan, dari segi perbuatan, tingkah laku dia menunjukkan hati dia. Kita tak tahu apa yang ada di dalam kalbu seseorang, daripada hati seorang ni, melainkan apa yang zahir di apa yang kita nampak pada pandangan mata. Sekiranya zahir pada pandangan mata kita kelakuan dia dan segala tingkah laku dia baik, maka itulah hati dia, menunjuk kepada hati kalbu dia. Dan kalau percakapan dia mencarut, cakap yang kotor, itu menunjukkan kepada hati dia yang kotor. Kalau kita nak buang, kalau kita nak melatih diri kita untuk bersifat dengan untuk cuba bersihkan hati kita ni, maka latih mulut kita. Biasanya mulut kita lebih laju daripada perbuatan kita tu. Dan latih mulut kita nak cakap benda yang baik-baik kata. Jadi cara untuk kita latih untuk cakap baik-baik, banyak baca Quran. Tiap-tiap hari jangan tinggal baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, wajib tuan-tuan belajar, cari guru belajar. Jangan biar dalam keadaan tak pandai, biarlah tak pandai. Lepas tu pula tengok guru pula nak belajar pun malu dan sebagainya. Jangan ada sifat tu. Kita tak lama lagi nak hidup. Sebab ini perintah Allah. Malu tuan-tuan kita tak dapat baca Quran. Sedangkan Al-Quran tu kalam Allah. Tak mahu kita tahu cerita-cerita. Kita nak tahu sangat cerita-cerita berkait dengan dunia ni. Selalu nak update, tengok media sosial, berita tiap-tiap hari nak tengok hal-hal yang berlaku di keliling kita, masalah politik dan sebagainya, semuanya kita nak ambil tahu. Tapi hal-hal yang berkaitan cerita-cerita, berita-berita yang terdahulu, sekarang dan selamat dan akan datang ni, sehingga ke hari akhirat, apa cerita dalam Quran, kita tak mahu tahu lah. Belajar, tuan baca. Kalau kita tak pandai baca, belajar baca. Tiap-tiap hari jangan tinggal baca Quran. InsyaAllah dengan kita sentiasa melazim baca Quran, dan tiap-tiap hari tu tak tinggal baca Quran, InsyaAllah percakapan kita akan bertambah baik. Cakapan yang kotor, mencarut dan sebagainya tu, kita tak akan laknat orang, keji orang, sumpah laknat orang tu tak akan ada lagi. Dan begitu juga banyakkan selawat, banyak berzikir pada Allah dan sebagainya. Jadi selagi mana ada sifat kibir, walaupun sebesar zarah, ada hadis lain menyebut sebesar zarah, itu lagi kecil. Ini besar sikit, sebesar biji sawi pun sifat takabur kalau ada dalam kalbu kita, maka diharam oleh Allah masuk surga. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela, yang dilaknat. Demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu ataupun sifat tawaduk itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadaghahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Ma zadaghahu 'abdan, tidak
menambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan seorang hamba. Allah tak tambah pada seseorang hamba itu bi'afwin, dengan sebab dia maafkan kesalahan orang lain. Seorang hamba Allah ni dia bersifat dengan sifat pemaaf. Walaupun orang buat baik kepada dia pun dia bersifat maaf. Apatah lagi orang buat sifat jahat, buat mudarat kepada dia pun dia maafkan orang. Kemaafan dia tu lebih dulu berbanding dengan marah dia. Maka orang yang macam ni tidak Allah menambah kepada dia ni illa azzan, melainkan kemuliaan. Mulia dari sisi makhluk pun Allah, makhluk pandang mulia dia. Sisi manusia keliling ni pun pandang mulia orang bersifat dengan sifat pemaaf ni. Dan apatah lagi sisi Allah pandang mulia. Allah bagi sifat kemuliaan pada dia. Wa ma tawaddu'a, dan tidaklah orang yang bersifat dengan sifat tawaddu', merendah diri itu, ahadun, akan seseorang, dan semata-mata kerana Allah, lillahi, semata-mata dia bersifat tawaddu' itu bukan nak tunjuk pada orang, nak berlakon depan orang, tapi memang bersifat datang daripada kalbu dia. Dia tu bersifat dengan sifat tawaddu', rendah diri di hadapan makhluk. Kalau kita nak orang muliakan kita, kita kena muliakan orang. Kalau kita biasanya kita nak orang hormat kita, tapi kita tak mau hormat orang. Kalau kita nak orang hormat kita, orang muliakan kita, maka kita terlebih dulu kena muliakan orang, kena hormat orang, baru orang akan hormat kita. Sebab tu orang yang bersifat dengan sifat mulia ni, dia bersifat dengan sifat athar. Macam mana sahabat Nabi, athar, alif faro, dia utamakan orang lain berbanding dengan diri dia. Dan walaupun sampai peringkat nyawa sekalipun dia masih utamakan sahabat dia lagi. Dan seperti mana berlaku dalam perang, kan, apabila habis perang tu ramai sahabat-sahabat yang cedera, semuanya minta air belaka. Jadi dibawakan air kepada yang pertama. Bila dia nak tonggang air, nak minum air tu, dia tengok sahabat dia nak air juga, dia kata bagi pada sahabat aku yang sebelah. Dan begitu seterus sampai hujung. Bila patah balik semua dah syahid belaka. Semuanya mengutamakan. Bahkan dalam hal kehidupan mereka pun utamakan para sahabat yang lain, kan? Dan apatah lagi sampai ke peringkat nyawa sekalipun mereka masih mengutamakan orang lain. Jadi sifat athar ni patut kita semat dalam kalbu kita, dalam hati kita, ya. Pandang orang lain lebih baik daripada kita, orang lain lebih soleh daripada kita, orang lain lebih alim daripada kita. Biarlah orang nak kata kita tak pandai sekalipun, tak soleh ke apa, yang penting kita beramal soleh. Dan orang lain lebih soleh daripada kita, orang lain lebih baik daripada kita, dan orang lain lebih orang lain, kita tak, kita kurang, kita masih nak banyak benda nak belajar lagi, tak dalam diri kita itu. Jadi Allah tak tambah kepada seorang yang bersifat dengan memaafkan orang lain, melainkan Allah bagi kemuliaan kepada dia. Di sisi makhluk pun manusia semua muliakan dia sebab dia sentiasa maaf ke orang. Dan di sisi Allah apatah lagi. Begitu juga orang yang bersifat dengan sifat tawadhu' ataupun rendah diri ni, dan semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala, bukan kerana berlakon ke nak tunjuk-tunjuk berlakon. Dan memang diri dia tu, kalbu dia memang ada sifat tawadhu' rendah diri, melainkan rafa Allah, melainkan Allah akan angkat darjat. Di sisi makhluk pun Allah angkat darjat dia. Walaupun dia belajar tak setakat mana sekalipun, tapi disebabkan tawadhu' dan rendah diri dia, dan maka Allah akan angkat ilmu dia. Allah akan angkat darjat di sisi makhluk. Orang akan pandang dia seumpama macam orang alim, dan dia bercakap pun memberi kesan kepada orang, membekas pada orang, berbanding dengan orang yang walaupun alim sekalipun, hebat dari segi belajar dan segi, tapi tak ada sifat tawadhu' dalam kalbu dia, sifat besar diri ada. Malaikat Allah akan rendahkan dia di hadapan makhluk. Walaupun hebat macam mana sekalipun, manusia akan hina dan keji dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, man tarakal al-libasa tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi, da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Man tarakal libasa tawadu'a lillahi ta'ala, siapa-siapa yang tarakal libas, yang meninggalkan pakaian tawadu'a, meninggalkan pakaian yang mewah-mewah,
pakaian yang menunjuk kepada kehebatan diri, nampak hebat, pakaian mewah lah. Dan tawadhu'an lillahi ta'ala, semata-mata untuk tawadhu', untuk rendah diri kepada Allah, walaupun dia mampu sekalipun. Tapi dia meninggalkan pakaian-pakaian yang hebat, yang orang nampak dia kaya, nampak mulia, yang menampakkan kehebatan, kaya dia, status dia tu. Dia tinggalkan tu semata-mata untuk tawadhu', semata-mata kerana Allah, untuk merendah diri. Dia pakai biasa-biasa saja. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu atasnya. Dia mampu, kalau dia nak pakai pakaian mahal pun dia mampu. Dia nak beli perhiasan-perhiasan yang mahal pun, nak tunjuk rumah dia hebat, perhiasan dalam rumah tu perabot hebat, dia boleh. Tapi dia tak buat, disebabkan nak tawadhu', nak rendah diri semata-mata kerana Allah. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti Allah akan menyeru, pada hari kiamat nanti, ala ru'usil khalaiqi, di depan khalaik ramai, di hari kiamat, di pada masyar, Allah akan menyeru di hadapan seluruh makhluk di pada masyar, hatta yukhayyirahu, sehingga diberi pilih, akan disebut nama dia tu. Maksud diseru di sini, maksud disebut nama si fulan ni bersifat tawadhu' kerana aku semata-mata di hadapan khalaik, disebutlah kebaikannya di hadapan khalaik ramai di pada masyar. Sehinggalah hatta yukhayyirahu, sehinggalah dia itu diberi pilih min ayyi, daripada ayyi hulali, mana-mana pakaian yang dia nak pakai, pakaian iman, hulalil iman, pakaian iman, maksudnya pakaian yang disebabkan keimanan dia kepada Allah tu. Allah bagi pilih di akhirat besok mana-mana pakaian yang dia nak pakai. Hebat-hebat pakaian yang di akhirat, sya'a yalbasuha, mana-mana pakaian yang dia nak pakai di akhirat dia boleh pilih. Disebabkan dia tinggal di dunia, dulu dia tinggalkan pakaian kehebatan, pakaian nak menunjuk kemuliaan, dia tinggalkan semata-mata kerana Allah. Dikendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk bahawa memasyurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia. Dan Allah akan sebut segala kebaikan apa yang dia dah buat dulu di dunia di hadapan khalayak manusia, daripada Nabi Adam sehingga manusia terakhir, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman. Semuanya akan mendengar kebaikan kita. Tapi di dunia ni kita tak boleh nak masuk nama kita. Itu sifat riya pula, sifat ujub, sifat sum'ah. Di akhirat tidak ada masalah. Bahkan kita sembunyikan dia di dunia daripada pengetahuan makhluk. Biar Allah saja yang tahu, biar malaikat saja mencatat kebaikan kita tu, tak rugi pun. Sedangkan di akhirat besok kita akan diseru dan diberitahu akan segala kebaikan kita di khalayak yang ramai. Dan makna hullah itu dua helai kain yang baru, yakni selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Dan hanya saja adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripadanya. Dan disebabkan sifat takabur, sifat besar diri itu amat besar dosa, sehingga kan dikatakan ada orang yang bersifat takabur ni tidak akan, maksudnya tidak akan keluar daripada syurga, tidak akan keluar daripada api neraka, seperti mana ayat kita baca surah Zumar tadi. Mereka yang bersifat dengan sifat takabur itu kekal khalidina fiha. Orang yang bersifat takabur ni sudah pasti iman tidak ada dalam hati, maka sebab tu dia kekal dalam api neraka. Semua ahli neraka akan ada sifat takabur. Syarat untuk masuk api neraka ni mesti ada sifat takabur. Yang kekal, maksudnya mereka yang kekal dalam api neraka tu pasti dia ada sifat takabur, walaupun sebesar zarah sekalipun. Ada sifat takabur, melayakkan dia untuk kekal dalam api neraka. Berbanding dengan ahli neraka juga, tapi ada membawa iman walau sebesar zarah sekalipun, insya-Allah dengan rahmat Allah ataupun dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikeluarkan daripada neraka. Hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada sifat takabur. Kerana di bawahnya 3 jenis daripada kekejian besar. Di bawah sifat takabur ni ada 3 sifat keji ataupun 3 mudarat laknat yang besar. Yang pertama, merebut sifat tertentu dengan Allah Ta'ala. Sifat takabur, sifat azamah kita sebut tadi, sifat sombong ni.
tertentu hanya milik Allah. Manusia tak boleh pakai sifat takabur, sifat sombong, sifat rasa diri agung, hebat ni hanya Allah saja yang boleh pakai. Tertentu hanya milik Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh memakai. Seumpama kita merebut sifat Allah tu, nak rampas sifat Allah tu. Seperti mana yang tersebut pada hadis yang terdahulu kita baca. Yang kedua, kekejian yang besar. Yang pertama, kita merebut sifat yang tertentu hanya milik Allah. Yang kedua, sifat takabur ni mengingkarkan yang sebenar dan menghinakan manusia. Kita akan menafikan kebenaran, walaupun benda tu betul sekalipun kita akan nafikan sebab sifat sombong kita tu. Kita rasa diri kita hebat, kita rasa diri kita lebih, maka kita akan menghina orang lain. Walaupun orang simpulan tu cakap benda yang betul, tapi kita engkar, kita tolak tu, walaupun benda tu benar sekalipun. Dan menghinakan manusia, semata-mata nak menghina manusia sebabkan sifat takabur. Sabda Nabi SAW, al-kibru man batarul haqqa wa ghamatun nas. Sifat kibir, sifat takabur tu man batarul haqqa, orang yang menafikan, menolak kebenaran. Disebabkan sifat, walaupun dia tahu benda tu betul sekalipun, benda tu hak sekalipun, tapi sebab nak pertahankan sifat takabur itu, dia sanggup tolak kebenaran. Wa ghamatun nas, sebab dia nak menghina makhluk, sebab dia nak menghinakan makhluk manusia lain. Yang ketiga, bahawasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Seorang yang ada sifat takabur ni, dia akan tolak habis semua sifat-sifat kepujian. Kalau ada sifat ni bahaya lah, sifat takabur ni. Ada sifat takabur dalam kalbu kita, maka dia akan tolak habis semua sifat kepujian. Jadi sifat yang utama, sifat penyakit hati yang paling utama yang patut kita buang, yang paling utama sekali sifat takabur. Selagi mana ada sifat takabur ni, maka sifat-sifat sifat penyakit-penyakit hati lain tak boleh dibuang. Selagi mana sifat takabur ni bersarang dalam kalbu. Selagi mana ada sifat takabur ni, maka dia tolak habis semua sifat kepujian. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ataupun tidak boleh ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia akan bagi diri. Orang yang bersifat takabur ni, dia takkan mau orang lain lebih daripada dia. Apatah lagi dia nak sifat kasih dan sayang dengan orang lain, lagilah tak ada. Dia sayang diri dia berbanding orang lain. Dia rasa diri dia lebih daripada orang lain. Dia rasa diri dia lebih mulia. Dia rasa diri dia lebih berguna berbanding dengan manusia lain. Mana mungkin dia ada sifat kasih sayang, dia sayang pada diri dia saja. Dan tiada kuasa ia merendah diri, dan tiada kuasa ia meninggalkan marah dan dengki. Semua sifat, bila ada sifat takabur ni, maka semua sifat-sifat keji tak boleh dia. Semua ada bagi. Maksudnya bila ada sifat takabur ni, semua segala sifat keji itu semua ada dalam diri dia. Sebab tu sifat takabur ni yang paling utama, yang paling, kata perkara yang paling utama sekali patut kita cabut keluar daripada kalbu kita, daripada hati kita. Sebab bila ada sifat takabur tu, sifat marah pun dia ada, sifat dengki pun ada, dan berlemah lembut pada memberi nasihat dan meninggalkan riak, pendek ni semua tak ada. Sama ada berlemah lembut ke, sifat kepujian lagi lah tak ada. Sifat-sifat keji pun masih ada dalam diri dia, apatah lagi sifat yang terpuji, semuanya tak ada. Pendeknya tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerja akan dia. Pendek kata, tak ada satu sifat yang dicela, yang dikeji oleh syarak tu, melainkan semua dia buat lah. Kalau ada sifat keji, sifat takabur ni, melainkan mengerjakan akan dia oleh orang yang membesarkan diri itu. Kalau orang tu ada sifat takabur, maka semua sifat-sifat keji, sifat-sifat mazbumah ni, semua dia buat lagi. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan ia akan dia. Selagi mana kita bersifat dengan sifat takabur tu, kita dikeji oleh Allah, dikeji oleh syarak. Melainkan kita bersifat dengan sifat sebaliknya, tinggal sifat takabur tu, bersifat dengan sifat rendah diri, tawaduk, maka baru dipuji. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri itu, cara untuk kita nak bersihkan kalbu kita daripada, nak ubat kalbu kita daripada penyakit takabur ni, bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat diri. Manusia itu kena tahu hakikat diri dia. Dia tu siapa? Dia tu makhluk.
Allah tu Khaliq, Allah tu yang menjadikan, dia tu makhluk yang dijadikan. Dan mustahil makhluk tu lebih mulia, mustahil makhluk tu lebih hebat dan lebih bersifat dengan sifat ketuhanan berbanding dengan yang menjadikan. Dan hakikat diri itu makhluk yang dijadikan bersifat dengan sifat lemah. Mustahil dia bersifat, mustahil dia patut pakai sifat-sifat yang hebat. Sifat-sifat yang hebat ni patut ada pada Khaliq yang menjadikan, iaitu Tuhan. Dan bahawasanya permulaan air mani yang binasa dan kesudahannya bangkai yang keji. Manusia ni asal daripada air mani. Asal kejadian untuk nenek kita Nabi Adam akan jadi kepada tanah. Khalaqatahu min tinin, kata syaitan, kata iblis. Khalaqatahu min tinin, kamu jadikan dia daripada tanah. Wa khalaqatani min narin, dan kamu jadikan aku daripada api, itu kata iblis. Jadi permulaan manusia Allah jadikan Nabi Adam AS itu dijadikan daripada tanah. Kemudian semua manusia yang akan keluar daripada sulbi Nabi Adam itu, semuanya dijadikan daripada air mani. Khaliqa min ma'in dafiq, dalam Quran surah Tariq Allah sebut, aku jadikan manusia itu daripada air yang memancar, air mani yang memancar, yang memancut. Khaliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi, dikeluarkan air mani itu daripada sulbi lelaki, wat tara'iq, daripada antara tulang dada perempuan. Maksudnya air mani lelaki dan air mani perempuan bercampur, maka terbentuklah manusia. Itu sunatullah kejadian manusia. Jadi manusia itu asal daripada air mani dan kesudahannya bangkai. Esok kita mati, esok jadi bangkai. Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Kita manusia ni sepanjang hidup kita menanggung tahi itu. Dalam badan kita ni ibarat macam tong tahi. Dalam perut kita ni ada tahi. Kita menanggung ke mana-mana, kita bawa tong tahi itu. Bawa tahi dalam diri kita. Jadi kita bukan maksud di sini orang nak hina kita. Allah sebut semua ni perumpamaan dia dalam Quran, bukan untuk nak menghina manusia dia, nak menghina kejadian dia, tapi supaya kita nampak hakikat diri kita tu, supaya kita tahu mana satu makhluk, mana satu Khaliq. Dan bahawasanya asal ketiadaan manusia ni, asalnya tidak ada, kemudian dia ada oleh Allah, kemudian dijadikan akan asalnya daripada tanah, daripada Nabi Adam AS, kemudian dijadikan akan dia daripada air mani, kemudian daripada darah, daripada air mani jadi darah, kemudian dari seketul daging, dan tiada ada baginya pendengar. Asalnya tidak boleh mendengar, dan tiada pengetahuan, tak ada ilmu, dan tiada penglihatan, tak boleh melihat walaupun ada mata, dan tiada hidup dia, dan tiada kekuatan dia, kemudian dijadikan baginya segala tersebut. Asalnya kita lahir dalam keadaan dan daripada air mani, kemudian jadi darah, daripada seketul darah kepada seketul daging, kemudian bentuk manusia tu yang sempurna, lahir dalam keadaan ada mata, ada telinga, ada lidah dan sebagainya. Asalnya tak boleh bercakap, tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tapi kemudian Allah bagi pendengaran, penglihatan, pendengaran, dan juga kemudian Allah bagi ilmu kepada kita. Dan semua itu asalnya kita tidak ada, kita diberi oleh Tuhan yang Maha Alim, Tuhan yang Maha Melihat, memberi kita melihat. Dan kita tak melihat, pada hakikatnya kita diberi melihat. Bila diberi melihat, maksudnya ada kekurangan tu. Dan berbanding dengan yang memberi kita lihat, dia Maha Melihat. Dan melihat kita ada batas-batas dia, ada kadar-kadar dia, ada had-had dia. Dan mendengar pun sama, ada had yang kita boleh mendengar, ada sampai satu peringkat kita tak boleh mendengar. Tapi Allah dia Maha Melihat. Melihat dia bukan dengan telinga, melihat dia bukan dengan mata, melihat dengan sifat penglihatan, dengan sifat basar melihat. Allah mendengar bukan sifat dengan telinga, tapi Allah mendengar dengan sifat sama. Dan begitu juga lain, sifat ilmu dan sebagainya. Dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit. Dan sifat manusia tu dengan sifat lemah tu, penyakit yang ada pada dia pun dia tak boleh lawan. Mana kita nak boleh mengaku kita ni hebat, sombong, takabur dan sebagainya. Penyakit pun kita tak boleh lawan. Kita nak elak penyakit pun tak boleh. Melainkan ikhtiar semata-mata. Ikhtiar tu, usaha dan ikhtiar kita tak boleh bagi bekas. Kita boleh usaha dan ikhtiar, tapi kita tak boleh dengan pasti boleh cegah penyakit tu.
Allah boleh bagi pada kita penyakit kan, bila-bila masuk. Terkadang sakit ia dengan tergagah kan. Kadang-kadang dia sakit, dia tak mau sakit tapi Allah bagi dia sakit. Dia usaha macam-macam ubat dia makan tapi Allah bagi dia sakit juga kan. Dan tergagah tergagah. Dia tak boleh nak elok. Dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui satu, maka jahil ia akan dia. Dia nak tahu, kadang-kadang dia nak tahu satu benda tapi disebabkan tak ada ilmu bagi dia, dia tak boleh nak tahu, melainkan dia kena cari, kena belajar dan sebagainya. Itu sifat lemah tu. Dia bukan sifat alim. Sebab tu orang berilmu tidak boleh pandang diri dia berilmu dan sebagainya, sebab dia tu diberi ilmu oleh Allah, oleh Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha alim. Dan menghendaki ia akan bukan melupa tu, mengingatkan. Dan menghendaki ia akan mengingatkan sesuatu, maka ingat ia akan dia kan. Kalau dia nak ingat sesuatu kan, kemudian dia ingat baru dia ingat kan. Asalnya lupa, walaupun dia tahu pada asalnya, tapi kemudian dia lupa. Tapi dia nak ingat balik, dia kena ingat balik, cuba ingatan dia untuk ingat balik kan. Dan menghendaki ia akan mengingatkan sesuatu, maka lupa ia akan dia. Kadang-kadang dia nak ingat tapi kadang lupa, jadi lupa. Itulah sifat manusia, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia akan dia kan. Padahal dia tak suka pada satu benda, yang dia tak suka dia kata dia benci lah kan. Padahal benda tu baik bagi dia sebab dia tak tahu hakikat kan. Wa may yuhibbu wa asa an yuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu menyangka itu baik bagi kamu, padahal ia tak baik bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'an, dan kamu menyangka sesuatu benda tu kamu tak suka, wa huwa khairul lakum, sedangkan dia baik bagi kamu. Kita tidak tahu hakikat, melainkan Allah saja yang tahu hakikat kebaikan. Kita benda kita tak suka, kita kata tak suka, padahal benda tu baik. Kita suka satu benda, padahal benda tu tak baik bagi kita. Dan ingin ia akan sesuatu, maka memberi mudarat ia akan dia. Kemudian kesudahannya mati dan hisab. Akhir kehidupan manusia ni mati. Dan hakikat untuk mati ni, disebabkan kita hidup ni, syarat untuk mati adalah hidup. Kita akan mati bila-bila masa. Sampai saja wa idza jaa ajaluhum, apabila sampai tempoh mereka itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila sampai tempoh tepat pada waktunya, tempoh yang Allah tetapkan kehidupan kita ni, maka kamu tak boleh berundur. Walaupun satu saat nak ke depan, nak cepat satu saat pun tidak boleh, melainkan tepat pada waktu dan tempatnya. Tugas kita hanya buat persediaan, sedia bekal. Itu kerja kita. Kerja kita yang Allah perintah, buat ibadat, taat perintah Allah kan. Apa yang Allah perintah buat, apa yang Allah larang tinggal kan. Sebagai bekal untuk kita balik kepada Allah. Itu tugas kita. Maka jika ada ia daripada isi neraka, andai katalah kita ni ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, andai kata, wala'iyuzubillah, maka anjing dan babi lebih baik daripada. Ini perumpamaan tuan. Kalau kita masuk neraka, apa beza kita dengan anjing dan babi yang kita pandang hina? Makhluk yang kita pandang hina ni anjing babi lah, najib mukhalazah yang kita pandang hina sangat. Padahal dia lebih mulia pada kita. Sebab dia kalau mati pun jadi tanah macam tu kan? Dia tidak akan masuk surga, masuk neraka dia tak ada. Dia jadi tanah tu. Apa hebatnya kita? Kalau kita pun mati masuk neraka, apa beza kita dengan dia? Sisio. Bahkan dia lebih baik daripada kita. Mati dia tak kena azab, kita mati kena azab. Sebab tu ahli tasawuf, ahli ulama sufi, dia pandang binatang ni pandangan kemuliaan. Dia tengok binatang ni, dia selalu kata kamu lebih baik daripada aku kan. Sekiranya aku masuk surga, maka aku lebih mulia daripada kamu. Sekiranya aku masuk neraka, aku lebih hina berbanding kamu. Maka kerana apa membesarkan ia akan diri? Tak sepatutnya kita besarkan diri kita. Dan ia hamba yang hina, yang lemah. Sedangkan kita ni hamba yang hina, yang lemah. Dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari. Tak sepatutnya kita rasa takabur, tak rasa ego, rasa sombong
Sedangkan kita ni bukan sekadar kehidupan kita asal daripada yang hina, air mani, kan? Kemudian mati jadi bangkai. Bahkan kehidupan kita dan juga kita berjalan membawa najis dalam perut kita. Bukan sekadar itu, bahkan kita basuh tahi dengan tangan kita tiap-tiap hari, najis kita tu dengan tangan kita, dan menanggung ia akan dia selama-lama. Selama-lamanya sampai kita mati membawa najis pada kita. Sehingga ketika mandi, ketika orang mandikan kita tu, orang tekan perut kita untuk keluarkan najis kita yang ada. Sebabkan dalam perut kita ada najis. Jadi itu hakikat kejadian manusia yang patut, yang Allah suruh kita renung. Allah jadikan sifat Allah sebut dalam Quran, Allah jadikan daripada air mani yang mancut, lepas tu daripada air mani itu jadi manusia, kan? Kemudian kematian kita pun sentiasa membawa najis, hidup dalam keadaan kita bergelumang dengan najis selalu. Andai kata Allah tak bersihkan kita, nescaya kita tidak akan bersih selama-lamanya. Tapi dengan sifat rahmat, dengan sifat kasih sayang Allah tu, Allah jadikan dalam hukum dia tu ada cara untuk bersihkan. Pada hakikatnya tak bersih, kita ni tak bersih. Jadi sebabkan Allah membersihkan kita, maka bersihlah. Pada hakikatnya tak bersih. Cuba kita renung diri kita, kita sentiasa bawa najis dalam badan kita. Kita sentiasa tiap-tiap hari pegang najis. Kejadian kita pun asal daripada benda yang kotor. Walaupun dia bukan najis sekalipun air mani ni, tapi benda yang jijik lah, benda yang kotor. Itulah hakikat kejadian manusia. Tadi tak patut kita bersifat dengan sifat sombong. Tak patut. Bila kita nak bersifat sombong sikit, fikir ni tuan, insya-Allah tidak ada sifat sombong tuan. Falyanzurul insana mimma khalaq. Maka manusia itu patut, dan manusia itu patut berfikir asal kejadian dia dijadikan. Khalaqa min ma'in dafiq, dijadikan mereka tu daripada air yang memancut, air mani yang memancut. Yakhruju min baini, yang keluar air mani itu daripada antara sulbi lelaki, tulang belakang lelaki, wa tara'ib, dan antara tulang dada perempuan. Maka bercampur dua air mani ni, maka lahir manusia. Maka manusia asal daripada situ. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, bukankah kami telah ciptakan, bukankah kami telah jadikan kamu min ma'in, daripada air yang mahin, air yang hina, air yang keji, yang kotor. Itulah sifat kejadian manusia. Allah. Katanya, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ihfazna bil Islam qa'iman, Allahumma ihfazna bil Islam qa'idan, Allahumma ihfazna bil Islam rakidan, wa la tusmit bi 'adwan wa la hasidan. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا والآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.